الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita as-sihhat wal afiyah, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti, insya-Allah. Ke muslim dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi. Tajuk kita berkaitan dengan al-hayatu al-usariyatu as-sa'idah, kehidupan keluarga yang bahagia. Ayuhal ikhwatul fudala, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, iza aradta dunya fa'alaika bil ilmi. Apabila kamu mahukan kesenangan dunia, kamu kena ada ilmu. Wa iza aradta al-akhirata fa'alaika bil ilmi. Apabila kamu mahukan kesenangan akhirat, kamu juga kena ada ilmu. Wa iza aradtahuma ma'an fa'alaika bil ilmi. Dan apabila kamu mahukan kedua-duanya, kamu juga kena ada ilmu. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, tatakawwanul hayatu zawjiyatu min zawjaini yuhibbani ba'duhuma al-ba'da. Kehidupan rumah tangga adalah kehidupan yang terdiri daripada suami dan isteri saling sayang menyayangi antara satu sama lain, kasih mengasihi antara satu sama lain. Walil husuli ala hayatin zawjiyatin sa'idatin wa misaliyatin tastamiru madal hayati labudda min itba' ba'din nasaih. Untuk mendapatkan kehidupan keluarga yang bahagia, yang misali dan berpanjangan kebahagiaan tersebut, maka tak dapat tidak kita wajib mengikuti beberapa nasihat yang akan dibentangkan di bawah ini. Wa min abraziha ma ya'ti, dan di antara yang terpenting adalah sebagaimana yang dinyatakan di bawah ini. Awalan, yang pertama, taqabbal al-khilafati ala annaha amrun tabi'iyyun. Yang pertama, kita kena terima hakikat bahawa pertelingkahan suami isteri, tidak sependapat suami isteri, adalah merupakan suatu perkara yang tabi'i, suatu perkara yang biasa. Qabla al-badi'i bi'i'ta'i ayyi nasihatin yajibu ala kulli zawjin min al-azwaj idraku haqiqatin annahu la hayata zawjiyah duna khilafat. Sebelum nak mulakan nasihat-nasihat kepada pasangan hidup, maka para suami hendaklah mengetahui bahawa suatu hakikat yang kita kena faham, kehidupan keluarga ni, kehidupan rumah tangga ni, kehidupan suami isteri ni, tak ada yang tidak ada perbezaan pendapat, tidak ada yang tak berlaku pertelingkahan antara suami dan isteri. Wa anna al-hayata az-zawjiyyah as-sa'idah wal misaliyah mali'atun bil khilafati aidan. Dan kehidupan
keluarga yang bahagia pun, yang misali pun memang dipenuhi juga dengan pernikahan suami dan isteri. Sebab suami orang lelaki, isteri orang perempuan, and dia mesti ada perbezaan antara lelaki dan perempuan. Jadi tak dapat tidak, memang semua rumah tangga ni memang ada benda macam ni, kan. Fawujudul masyakil wal khilafati ضمن حدود معقولة أمر طبيعي في كل العلاقات البشرية بين الناس على اختلاف نوعها وأهدافها. Maka wujudnya masalah, wujudnya perbezaan pendapat, wujudnya sekali-sekala pertelingkahan yang taklah kata melampau sangat, ia merupakan suatu perkara yang tabii dalam setiap hubungan manusia di antara lelaki dan perempuan mengikut jenis dan tujuan dia. Wal hayatu zawjiyatu laysat istisna. Wal hayatu zawjiyatu laysat istisna min hadha ta'mim. Dan kehidupan berumah tangga, kehidupan suami isteri tak dapat lari daripada perkara tersebut. Iz innahu la yumkinu ijadu syakhsaini mutasyabihaini fi kulli syai'. Dia kata tak mungkin dua-dua ni, suami dan isteri, seia sekata je dalam semua perkara. Tak ada. Tak ada, tak pernah berlaku lah daripada awal sampai akhir suami dan isteri ni seia sekata. Tak ada. Dia mesti ada perbezaan pandangan dan pendapat serta keinginan masing-masing, kan. Okey. Sanian, yang kedua, at-tarkizu ala niqatil quwwah. Kita kena memberi tumpuan kepada nuktah kekuatan, titik kekuatan. Likulli syakhsin al-adidu min al-ijabiyati was-salbiyat. Setiap manusia ni dia ada positif dia ada negatif dia. Wa niqat al-quwwah wa niqat ad-dha'fi. Dan dia ada titik kekuatan dia ada titik kelemahan dia. Ada kebaikan, ada kekurangan. Ada kelebihan, ada kelemahan. Itu memang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia macam tu. Walil husuli ala hayatin zawjiyatin sa'idatin la budda min istighlal al-ijabiyat wa niqat al-quwwah. Untuk mendapat kehidupan keluarga yang bahagia, kita kena tengok dari sudut positif, dari sudut kekuatan, dari sudut kelebihan. Sebab kita tengok kenapa berlakunya perceraian yang banyak. 6 bulan kahwin dah cerai, sebut setahun kahwin dah cerai, tak sampai 5 tahun mendirikan rumah tangga dah bercerai, kerana tidak ada ilmu berkaitan dengan rumah tangga, kan. Jadi dia kata di sini kita kena tengok setiap manusia ni dia ada kebaikan dan dia ada kekurangan, dia ada kelebihan dan dia ada itu, kan. Maknanya dia kena tengok dari sudut kelebihan dia. Wa tajannub as-salbiyat wa niqat ad-dha'f fi kulli zawjin min al-azwaj. Kita kena pandang yang baik. Yang kekurangan tu biasa, yang kekurangan tu kita lupakanlah, kan. Maknanya kalau kita bandingkan isteri kita ni, ada benda kita tak kena pada dia, kan, tak setuju pada dia, kan. Tapi kelebihan dia, kebaikan dia banyak. Katakanlah kita ni tak kenal ke suami kita beberapa sudut, tapi kebaikan dia, kelebihan dia memang banyak. Jadi kita pandang kebaikan, kelebihan, kan. Adapun kekurangan dan kelemahan tu kita susu. Kita buat tak cara sangat. Jadi memang itu untuk mendapat keluarga yang bahagia. Sadisan, yang ketiga, at-taqdir. Kita kena ada memberi penghargaan kepada pasangan kita. La budda min ma'rifatin anna al-insana bi tabi'atihi wa fitratihi yahtaju ila taqdir. Tak dapat tidak, memang manusia ni dari segi tabiat dia, dari segi fitrah dia, memang perlu kepada penghargaan. Kalau kita tengok, kan, setiap masjid dia ada AJK dia, kan. AJK, kan. AJK ni dia bekerja dengan ikhlas, memurahkan pemikiran, idea untuk memajukan sesebuah masjid. Dan dia tak ambil apa-apa upah, apa-apa ganjaran, kan. Apa salahnya pada akhir tahun
kita memberi penghargaan kepada mereka, kita buat jamuan. Macam saya ni memang setiap tahun lah. Pada tahun ni kita nak buat di hotel perdana kan. Tak banyak, dalam 3 meja je kan. Kita panggil AJK, kita panggil penceramah-penceramah, kita menghargai khidmat mereka itu kan. Apa salah, berapa sen kan? Tidak salah sebenarnya. Kita panggil dia orang makan bersama, buat bersama, kita bagi sagu hati sikit, kita bagi ucapan sikit sebagai penghargaan kepada mereka yang bertungkus selumuh menjayakan masjid kita ni. Jadi begitulah juga dengan isteri kita kan. Pagi masak, tengah hari masak, petang masak, lepas tu lipat bajunya, basuh bajunya, bersih rumahnya. Jadi apa salahnya kita memberi penghargaan kepada mereka. Wa yash'uru bil farahi inda sima'ihi kalamun yadullu ala taqdirihi wa ahmiyatihi fi hayatil akhirin. Jadi orang yang kita beri penghargaan kepada mereka ni, dia rasa seronok, dia rasa gembira, dia rasa bahagia apabila orang ambil berat terhadap tenaga yang dicurahkan untuk rumah tangga tadi. Haitsu yu'tabaru taqdir min ahamil umuri allati yajibu mura'atuha fil hayati zawjiyah. Di mana penghargaan tadi merupakan perkara yang penting dalam meraihkannya dalam kehidupan berkeluarga. Jadi maknanya kita sebagai suami ni memang kita kena bagi penghargaan kepada isteri kita yang tersayang. Okey kan? Yang keempat, untuk mendapat kebahagiaan rumah tangga, at-tasamuh. Kita kena ada tasamuh. Kita kena ada apa tasamuh ni? Bertolak ansur kan. Kullun nas yukhti'un. Setiap manusia ada melakukan kesilapan. Setiap manusia ada melakukan kesalahan. Wala yujadu ahadun yamtalikul ismah an irtikabil akhta'. Tidak ada seorang pun di kalangan manusia yang maksum, yang terpelihara daripada melakukan kesilapan, kecuali para nabi dan juga para rasul. Wa qad yartakibu kila az-zawjayn al-akhta'a bihaqqi ba'dihim al-ba'dha. Kadang-kadang suami ada buat silap, kadang-kadang isteri ada buat silap. Wa qad yanza'iju kullun minhuma min al-akhar wa yastashitu ghadaban min af'alihi wa tasarrufatihi. Jadi perbuatan suami tadi, perbuatan isteri tadi kadang-kadang menyebabkan timbulnya perasaan marah pasangan dia. Wa qad yasilul amru ahyanan ila talabil infisal. Dan perbuatan tadi kadang-kadang boleh berlakunya minta supaya berlakunya perceraian. Itu yang kita kena faham. Jadi kita kena ada tasamuh, kita kena ada tolak ansur antara suami dan isteri. Lakin yajibu idraku anna rabitat az-zawaj allati bainahuma wal ubuwah fi hali wujudi atfalin aqwa min jami'il masyakil wal ikhtilafat. Ketika mana kita berlakunya pertengkaran suami isteri, pertelingkahan suami isteri, perbalahan suami isteri, kita kena ingat dua benda. Yang pertama, kita dengan isteri kita ni ada hubungan perkahwinan. Yang kedua, kita dengan anak kita ni ada hubungan kebapaan. Jadi kalau kita ingat dua ni kita kena pandang benda-benda kecil-kecil tu, pertelingkahan tu kita pandang jauh. Maknanya kita kena utamakan dua ni. Yang pertama, hubungan kita dengan isteri ni dari segi hubungan perkahwinan kan. Yang kedua, hubungan kita dengan anak-anak dari sudut kebapaan. Jadi kalau berlakunya perceraian suami isteri, anak-anak yang menjadi mangsa kan. Daripada berlakunya perceraian suami isteri, suami pun lagu lain, isteri pun lagu lain. Jadi supaya kehidupan keluarga ni berada sentiasa dalam keadaan yang bahagia ni, maka kita kena pandang dua benda tadi. Yang pertama, hubungan perkahwinan antara kita dengan isteri kita, dan yang kedua, hubungan kita dengan anak adalah hubungan kebapaan ataupun keibuan. Wal lahzatul mumayyazah allati jama'athuma tastahiqul musamahah wal ghufran li ajliha. Dan kalau kita pandang lepas dah ni,
kebaikan yang dilakukan oleh pasangan kita ni memang banyak. Dan saat-saat yang manis yang kita bina antara kita dengan isteri kita ni, itu dia kata membolehkan kita ini bertolak ansur antara kita dengan pasangan kita pada perkara-perkara yang sekali-sekala berlakunya pertelingkahan. Okey kan? Fal hayatu zawjiyatu hayatu istiqrarin wa sakinatin wa itmi'nan. Kehidupan rumah tangga sepatutnya kehidupan yang sakinah, kehidupan yang tenang, kehidupan yang rasa seronok. Fazawju sakanan wa ma'wa li zawjatihi. Suami sepatutnya menjadi tempat isteri bermanja. Wa zawjatu sakanan wa ma'wa li zawjiha. Dan isteri sepatutnya menjadi tempat suami dia bermanja. Itu sepatutnya kan. Wala yajibu tahwilul ilaqat az-zawjiyah ila sahati harbin. Tak sepatutnya hubungan suami isteri tadi daripada hubungan yang baik menjadi kepada hubungan yang perang, hubungan peperangan kan. Yahdifu kullu minhum astiyad akhta al-akhar. Masing-masing mencari kesalahan pasangan masing-masing. Mu gini. Lepas tu suami dia kata kepada isteri dia, mu gini. Jadi dia kata jangan. Wal wuquf lahu bil mirsad ala kulli hafwatin aw khata'in yartakibuh. Masing-masing mencari kesalahan pasangan masing-masing tak bagus. Haitsu yajibu an taquma ilaqatuhuma ala mabda'i tasamuh wal maghfirah. Yang sepatutnya kedua-duanya kena ada sifat saling bertolak ansur dan memaafkan antara satu sama lain. Okey. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hunaka ba'du tanbihat inda husuli muskilatin ma. Di sana ada beberapa peringatan kepada suami isteri ketika berlakunya masalah. Hatta la tazhab as-sa'adah, supaya kebahagiaan tadi tak hilang. Wa tahdur an-nadamah, supaya penyesalan tidak ada dalam diri kita. Sebab kadang-kadang kalau sekiranya berlaku pertelingkahan ini menyebabkan kita ucap benda-benda tak baik dan berlakunya perceraian, maka selepas itu akan menjadi penyesalan sepanjang hidup kita kan. Awalan, yang pertama, ittihamun nafsi bil khata' inda husuli muskilatin ma. Ketika mana berlakunya pertelingkahan suami isteri, salah seorang di antara mereka ni kena mengalah dan kena mengaku. Katakanlah isteri dia kata pasu bunga dia saya tu tiba-tiba pecah. Dia tuduh suami dia tuduh kita buat. Kita kata dah kan. Dia pun meninggikan suara lagi. Dia tuduh kita kan. Akhir sekali apa kita kena buat? Kita kena minta maaf banyak. Kita kena mengaku bahawa kalau macam tu saya minta maaf kan. Hatta wa in kunta muhiqqan, sekalipun yang bersalahnya adalah isteri kamu dan kamu berada pada pihak yang benar. Qul, katakan, la'ali akhta'tu, mungkin saya salah. Wa qul ana asif, dan aku kena kata saya minta maaf. Fa inna zalika yutfi'ul kibra, kerana kalau kita kata macam tu akan menyebabkan perasaan sombong tak ada pada diri kita. Sebab kalau walaupun kita betul, isteri kita salah, kita bertengkar kan, apa akan jadi? Dia akan naik. Kejadi benda multahibah dipanggil, semakin menyala semakin menyala. Katakanlah kita ada dua tangan kan, kalau kita tepuk kan, bunyi kan. Tapi kalau kita tepuk tak akan jadi. Macam itulah ketika mana isteri sedang marah, suami kena diam. Ketika mana suami sedang marah, isteri kena diam. Sebab marah ini dia ada 5 peringkat, 5 fasa. Sebagaimana kita sebut baru ni kan. Yang pertama, mula-mula marah. Itu memang sedap lah. Yang kedua, bertambah marah, lagi sedap. Yang ketiga, kemuncak kepada kemarahan. Mana marah betul-betul kan. Lepas pada kemuncak tu dia akan turun balik. Dia akan menjadi kendak dan akhir sekali dia akan minta maaf. Jadi kalau sekiranya sebelah pihak itu dia marah, sebelah pihak lagi tu diam, tak lama. Dia tak lama. Dia akan besar ke. Lama-lama dia akan jadi diam juga. Itu penting kita faham bahawa ketikanya berlaku apa-apa pertelingkahan, seorang kena diam, seorang lagi tak apa, silakan sampai habis. Okey. Yang kedua, suqutu tarfil akhar inda siyahi wal ghadab.
hendaklah pasangan tadi ketika mana berlakunya kemarahan, seorang tu dia kena diam je kan, hatta la yazidu an-nar al-multahibah fi qalbi al-ghadban iltihaban, supaya bara api tadi dia tidak menyala semarak-maraknya kan. Jadi kalau sekiranya hok ni naik dia jadi bahaya. Tapi kalau sekiranya seorang sahaja yang naik, seorang tak, maka tak apa. Fas-sukutu yuhaddi'u al-ghadaba wa yamtassuhu, kerana diam tadi akan menenangkan kemarahan. Diam je kan. Wa yamtassuhu di mana dia sedut. Dia sedut marah tadi. Diam tadi tu dia sedut marah. Sebagaimana kita tengok anak kita sedut isap susu ibu dia kan. Dia sedut kan. Jadi macam tu lah dia kata diam tadi akan dapat sedut kemarahan. Lama-lama marah tu akan menjadi reda. Wahawil tafadil al-kalam ma'al ghadban hatta la tastadima ma'ahu. Ketika mana kita ni marah, kita kena kawal perkataan kita supaya tak berlakunya aksiden yang lebih tua. Summa ba'da sukunil ghadab tafaham ma'ahu billati hiya ahsan. Kemudian apabila kemarahan tadi dah reda, dah sejuk, baru masa itulah kita cerita apa yang sebenarnya berlaku. Jadi ketika mana marah, kita cerita walaupun kita betul, kita cerita dalam lagu mana pun, dia tak akan terima. Jadi ketika mana marah tadi dah sejuk kan, pada masa itulah kita nak bincang dengan baik. Okey kan. Yang ketiga, cara untuk kita nak kawal kemarahan, al-khuruju minal manzil, keluar daripada rumah. Sebab apa? Sebab marah ni dipanggil kawasan panas. Kawasan panas. Kalau kita kalau kita tebing duduk kawasan panas, kita jadi panas. Jadi kita diminta supaya keluar daripada rumah. Au taghyirul makan allazi hasunat fihi al-mushkilah, ataupun kita pindah. Katakanlah berlaku perbalahan pertengkaran sengit, pertempuran sengit di ruang tamu. Kita masih bilik lagi kan, kalau kita tak keluar rumah lah, kita masih bilik. Okey. Faqad jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu jaa ila baiti Fatimah radhiyallahu anha falam yajid Aliyan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari tu Nabi pergi ziarah rumah Fatimah, anak baginda kan. Maka Nabi tengok tak ada Ali. Mana Ali pergi? Faqal, maka Nabi kata, aina ibnu ammik, mana pak saudara, mana pak sepupumu, maknanya suami tadi, Ali dengan Fatimah ni pak sepupu kan, suami isteri itulah. Di manakah sepupu kamu? Faqalat, Fatimah kata, kana baini wa bainahu syai, aku dengan dia sebenarnya baru je balah. Faghadabani, Ali pun marah pada saya. Fakharaja minal bait, Ali pun keluar daripada rumah. Jadi kalau kita ada masalah seperti ini, kita ambil motor kita kan, round kawasan kapal Lundan ni, pergi minum air ke, pergi sama kawan-kawan ke, lepas jam 2 jam kita balik. Pada masa tu memang dah sejuk. Itu dipanggil nak elak daripada berlakunya perbalahan yang lebih teruk. Maknanya suamilah kena keluar daripada rumah, sebab kawasan tu dipanggil kawasan panas. Okey, boleh kan? Yang keempat, muhawalatu syakhsi iskat ghadabih. Kita kena kontrol marah, jangan ikut air. Di antaranya adalah ka'an yashraba ma'an. Antaranya ialah kita kena minum air. Pernah tak kita marah, kita minum air? Tak pernah kan? Sebab masa marah tu rasa Allah sedapnya kan, marah kan. Tapi sebenarnya Islam suruh kontrol marah. Antaranya kita minum air. Sebab apa kena minum air? Li'anna al-ghadaba jamratun fil qalbi wa in, kerana marah ini dipanggil bara yang berada dalam hati kita. Apabila kita minum air, maka bara tadi akan terpadam. Wa in kana waqifan qa'ada, kalau kita tengah marah kita berdiri, kita diminta duduk. Wa in au qa'idan ittaja'a, kalau kita duduk tu marah lagi, kita kena baring. Wa yasta'iza billahi minasyaitanir rajim, maka dia kena baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa innahu asna al-ghadabi
yaf'alu ma la tuhmadu aqabah, kerana ketika mana dia sedang marah memang perkara yang dia akan buat benda yang tak bagus akibatnya. Contohnya masa marah tu boleh bunuh orang, masa marah tu boleh sepak terajau orang, masa marah tu boleh sepak bini, masa marah tu boleh cerai bini. Bukan tolak satu, tolak tiga. Itulah kan. Sebab itulah ada setengah-setengah pendapat ulama, kalau kemarahan tu marah yang tak boleh nak kontrol, ungkapan cerai itu tak jatuh. Setengah pendapat ulama lah kan. Tapi kalau kemarahan tadi dapat kontrol, kita ucap juga, memang jatuh lah. Kalau memang di luar kawalan, ada pendapat, ada ulama mengatakan bahawa tak jatuh tolak. Sebab dipanggil apa? Sebab dipanggil marah ni seperti orang sedang mabuk. Al-ghadabu kas-sakran, marah samalah seperti mabuk. Tahu kan mabuk kan, kecek gapo pun tak diambil kira. Tapi kemarahan yang tak boleh nak kontrol. Fa innahu asna al-ghadabi yaf'alu ma la tuhmadu aqbah wa ba'da sukunil ghadab ya'ti nadam ala ma fa'ala. Tapi selepas marah dah sejuk, dah beres, dah okey, barulah menyesal. Kita sepak anak kita sampai ke patah kaki kan, macam masa tu barulah kita menyesal. Jangan mana kita kena kontrol marah kita. Yang kelima, ibahas an sababil muskilah. Kita kena cari sebab apa berlakunya pertengkaran. Kita tengok biasanya orang perempuan ni dia tak suka kecek bab gapo, bab poligami kan. Kita gelenyah buat apa-apa, kita bukan nak kahwin pun seorang lagi kan, tapi asyik kecek bab poligami depan bini kita, tu yang berlakunya pertengkaran. Maka jangan cakap bab poligami depan isteri kita kan. Jadi ibahas an sabil muskilah wa an hilliha bihudu'in wa tarawih. Kita akan cari apa sebab berlakunya pertelingkahan, dan kita kena cari apakah penyelesaian yang terbaik, dan kita cari dengan cara bihudu', dengan cara yang tenang dan berhati-hati. Fasatajidu annaha laisat bisyai. Kamu dapati punca berlakunya pertengkaran aku dengan isteri ni bukan benda besar pun. Poligami je tajuknya, tapi tak buat pun, cuma duk kecek benda tu kan. Wa inna ma hiya basitatun, benda kecil je. Wahiluha mawjud, cara nak selesai ada penyelesaian dia. Wa likulli muskilatin hil, setiap masalah ada penyelesaian dia. Faham kan? Akhiran, akhir sekali, alaika bil bahsi an kulli ma yajibu laka wa li ailatika as-sa'adah. Kamu kena cari apakah perkara yang boleh membawa kepada kamu dan ahli keluarga kamu akan kebahagiaan. Kena cari. Fa anta adra bi nafsika wa bi ailatika. Kamu lebih mengetahui tentang diri kamu dan kamu lebih mengetahui tentang ahli keluarga kamu. Wajtina bi kulli ma yusabbibu asyiqaq wal khilaf, dan jauhkanlah diri daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya pertelingkahan. Wala tayas, kamu jangan putus asa. Fal khairu mawjud, kebaikan tu ada. Was-sa'adatu mawjudatun, dan kebahagiaan sentiasa ada di hadapan kamu. Okey, itu cara penyelesaian. Wa kullu insanin fihi khairun katsir. Setiap manusia ni ada kebaikan yang banyak. Kesilapan dia sikit je, tapi manusia ni dia nampak apa dia? Dia nampak keburukan, dia tak nampak kejahat, dia tak nampak kebaikan. Wa kullu insanin fihi khairun katsir yajibul bahsu anhu wa ibrazuh. Setiap manusia ni, sama ada suami ataupun isteri ataupun kawan, memang ada kebaikan yang banyak, maka kita kena cungkilkan kebaikan tadi. Wa kullu insanin fihi syarr, dan setiap manusia ada kelemahan dia, ada keburukan dia. Walakinnal halim yukfih wal laim yubdih. Tapi orang baik dia susut, dia tak bongkarkan kelemahan orang lain. Tapi orang jahat, dia cerita, dia bongkar, dia sembah, tu orang jahat. Wa anta mir'atun li ghairik, dia kata kamu ni adalah cermin kepada orang lain. Wa kama tuhibbu an tu'amal amil ghairaka bihi, sebagaimana kamu suka dilayan dengan baik, maka layanlah orang lain dengan cara yang terbaik. Betullah dalam akan datang insya-Allah kita akan bincang apakah sikap yang patut ada pada suami
untuk melayani isterinya. Dia buat cerita seseorang. Okay. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan tuan-puan sekalian, hunaka ba'dul khutuwatil basitah allati taj'alu zawjataka tash'uru bis-sa'adah. Di sana ada beberapa langkah yang simple yang akan menjadikan isteri kamu ini rasa bahagia sangat. Apa dia? Awalan, yang pertama, al-ikhlas, jujur. La tastati'u ayu ilaqatin zawjiyatin al-istimrar idza ma kana ahdul atraf yakzibu 'ala al-akhar. Hubungan suami isteri, hubungan kekeluargaan, rumah tangga tak akan mampu bertahan lama sekiranya salah seorang daripada mereka berdua tu berbohong. Okay, katakanlah pada satu ketika tu isteri tanya dia, bang, kenapa balik lewat? Suami dia kata pergi jumpa kawan. Tiba-tiba besok ataupun lusa terbongkar rupa-rupanya bukan kawan dia pergi jumpa, tapi pergi jumpa orang bujek. Habis cerita. Fakazibatun wahidatun faqat tukazzibu masyakil asiqah. Sekali berbohong macam tu akan menyebabkan masalah. Okay. Lizalika, oleh sebab itulah, ihris ala an takuna mukhlisan laha wa sadiqan ma'aha. Kamu kena sentiasa jujur kepada isteri kamu, likai tash'uraha bis-sa'adah daiman, supaya isteri kamu tadi akan merasai bahagia semua. Isteri aku ni, suami aku ni tak pernah berbohong kepada aku, dia rasa bahagia. Okey. Yang kedua, ij'alhu laha makanatan mutamayyizatan. Jadikanlah isteri kita ni dianggap sebagai kedudukan yang istimewa, kan? La tahtaju ila bazil juhdin kabir li ja'li zawjatika tash'uru bitamayyuz fayumkinuka al-qiyam bizalika inda al-khuruj ma'aha litanawul al-'asha fi makanin tufaddiluh. Tak perlu kepada benda yang usaha yang besar pun untuk menjadikan isteri kamu ni merasa dihargai. Cukup dia kata kadang-kadang kamu bawa ke tempat makan malam tu, tempat yang istimewa. Contohnya lah, ada tak kedai di Kota Baru nama dia Menate, M-E-N-A-T-E, ada kan? Menate kan? Tempat dia ni istimewanya, kita bayar RM35, kita masuk tu makan apa pun boleh berlaku, dan makan dia ni memang sedap-sedap. Apa salahnya kita bawa isteri kita ni di tempat kedai Menate tadi tu, sekali-sekala jamu dia nak makan gapo sila, kan? Dia memang 20 ke 30 jenis makanan, sampai kenyang pun tak apa. Sebab tu di Nara tu kan, ada satu tempat tu, ada kawan saya, dia kata sebulan sekali dia ajak kawan dia pergi Nara, RM20 je bayar. Selagi mana kita tak keluar, selagi itulah kita boleh makan semakan-makannya. Lepas tu dia kata dia masuk pagi, lepas tu dia sembang, petang baru dia keluar. 20 ketiga, maknanya untuk kita nak raikan isteri kita ni, apa salahnya kita keluarkan sikit duit, kita kumpul, kita bawa. Kalau di Buah Kecil itu ada nama dia Abuya, bukan Abuya Arkam tu, bukan. Abuya tu memang puluh-puluh jenis makanan, memang sedap-sedap. Kita RM35 satu kepala. Apa salah kita dengan anak-anak kita, sekali-sekala kita bawa dengan isteri kita ni pergi jamu isteri kita di tempat tersebut, nak menghiburkan isteri kita. Okey. Yang ketiga, labba raqabatiha wa mutatallabatiha. Kita meraihkan keinginan dia sekali-sekala. Min as-sa'bi talbiyatu jami' raqabati zawjatik. Dia kata memang payah kita nak setiap permintaan dia ni kita nak raih. Tak mungkin dia kata, bang nak gelas emas, tak mungkin. Bang nak rantai emas, tak mungkin, kan? Sekali-sekala tu boleh lah. Tapi maknanya bang nak baju baru, boleh. Bang nak kasut baru, boleh, kan? Maknanya dia kata, walakin nahawil biqadri al-imkan talbiyati akbari qadri min al-raghabat litash'uraha bisa'adah. Tapi dia kata sekali-sekala kita raihkan juga permintaan dia ni, hak kita mampu untuk dia merasakan dia ini dihargai, dan kita meraihkan dia untuk dia merasakan satu kebahagiaan dalam diri dia. Okey. Yang keempat, al-ihtimamu laha wa taqsisu waqtin laha. Kita ambil berat terhadap isteri kita dan kita ada masa untuk bersama dengan dia.
ihmalu zawjatika yaj'aluha tash'uru bidayyiq. Kita tak cara pada isteri kadang-kadang kita ni pergi bekerja pagi, petang baru balik, maghrib datang masjid, ikuti kuliah maghrib, isyak baru balik, lepas isyak pergi mana? Pergi ngai dengan kawan. Bayangkan kan, mana isteri nak merasai keberadaan suami dia di samping dia kan. Wa adal aksi, sebaliknya dia kata indama tukhassis walau basitatan laha fazalika yush'iruha bisa'adah. Kalau kamu khususkan masa kamu dengan dia walaupun sebentar, sebenarnya perkara tadi akan mendatangkan kebahagiaan kepadanya. Dan akhir sekali yang kelima, al-isyadah biha. Isyadah dengan makna kita memberi pujian. Yumkinuka al-isyadah bimazhariha tariqah tabkhiha li wajbatin muayyanatin. Yang pertama, katakanlah kita ni puji masakan dia. Dia masak ikan singgah, ketam goreng, udang, menyelerakan. Kita katakan masakan ni paling abang sukai. Maknanya kita puji masakan dia tu, dia rasa seronok, dia rasa happy, dia rasa gembira kan. Walaupun masin, terlebih masin pun kita kena puji. Jangan kita kata masin ni apa benda dia gini, jangan dia kata kan. Au majhudiha fi tanzifil manzil, ataupun dia ni rajin bersihkan rumah. Sebab tu dalam satu tajuk akan datang saya dah siapkan bagaimana kita nak menjadikan rumah kita ni dalam keadaan sentiasa bersih. Jangan cerita gini. Ada tajuk dia nanti kan. Jadi maknanya isteri kita ni rajin bersih rumah, sabar-sabar labornya, bilik airnya, katilnya dan sebagainya, kita puji dia. Lianna hadza ya'malu ala raf'i ruhiha al-ma'nawiyah wa yash'iruha biqimatiha ladaika. Kerana perbuatan memuji tadi akan menjadikan roh dia, jiwa dia, hati dia rasa happy, gembira, dan menjadikan dia ni orang yang ada nilai di sisi kamu. Jadi maknanya perkara macam ni, kalaulah semua suami dan isteri ni mempelajari, insya-Allah dia tahu cara nak kontrol rumah tangga dia tahu cara nak membahagiakan rumah tangga dia, maka taklah berlaku perceraian yang terlalu banyak sebagaimana pada hari ini. Sebab apa berlaku perceraian? Kerana kahwin tidak ada ilmu. Itu sebenarnya kan. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perkara ini. Perkara dipanggil perkara yang bermanfaat untuk kita tahu kan. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.